Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita buruk untuk Najib berkait dengan titah edendum, titah tambahan untuk tahanan di rumah bagi Najib. Saudara-saudara sekalian, menurut laporan ini, Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim menegaskan titah edendum tidak sah sebab tak diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Meneliti kenyataan Perdana Menteri ke-10 sebagaimana dilaporkan berita harian, apa yang dapat disimpulkan ialah sebarang keputusan mengenai titah edendum oleh Agong ke-16 berhubung tahanan rumah kepada Najib Razak hanya dianggap sah jika ia diputuskan oleh mesyuarat lembaga pengampunan. Berikut adalah kenyataan Perdana Menteri yang ke-10 berkaitan titah edendum itu seperti mana dilaporkan oleh berita harian. Sebarang keputusan berhubung titah edendum yang di Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mesti diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak mahu mencampuri urusan berkenan, biarpun ditohmah dan dilempar dengan pelbagai kritikan kononnya tidak berbuat apa-apa. Saya sebutkan ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan wewenang Agong. Itu jawapan bagi saya mengikut perbincangan dengan Peguam Negara dan maklumat dari Sultan dan Agong. Itu sebaiknya kita tak cuba meringankan apa-apa keputusan yang dibuat hakim. Tapi cara kita lakukan itu yang tidak disenangi sesetengah pihak dalam parti sekutu atau sebaliknya dalam kalangan yang lain di luar. Kita tak cuba meringankan, kata Anwar Ibrahim. Itu bukan kita persoalkan, tapi pendirian kita tuntas bahawa keputusan mesti dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan dan keputusan muktamad oleh Agong mesti juga dalam mesyuarat lembaga pengampunan, katanya lagi. Dalam erti kata lain, berdasarkan kenyataan Perdana Menteri yang ke-10 dalam laporan tersebut, kiranya titah edendum itu tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan, maka ia adalah satu perkara yang mana tidak diputuskan melalui mesyuarat, maka ia dianggap tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Saya ulang sekali lagi. Dalam erti kata lain, berdasarkan kenyataan Perdana Menteri ke-10 dalam laporan tersebut, kiranya titah edendum itu tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan, maka ia dianggap tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Sebagaimana kita sedia maklum, mesyuarat lembaga pengampunan sebelum ini bermesyuarat pada 29 Januari tahun 2024 dan titah edendum oleh Agong ke-16 berkaitan tahanan rumah. Sebagaimana disebut Zahid Hamidi dalam afidavitnya juga bertarikh 29 Januari 2024. Tetapi dalam kenyataan media lembaga pengampunan yang dikeluarkan pada 2 Februari 2024, apa yang dinyatakan hanyalah berkaitan pengurangan hukuman penjara dan kepada Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda dikurangkan daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Tiada langsung disebut berkaitan tahanan rumah dalam kenyataan media oleh lembaga pengampunan pada 2 Februari itu. Ini memberi gambaran titah edendum itu tidak diumumkan dalam kenyataan media pada 2 Februari itu kerana ia dianggap tidak sah lantaran tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan. Kiranya titah edendum itu diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan, sudah tentu ia diumumkan dalam kenyataan media lembaga pengampunan pada 2 Februari itu. Kesimpulannya di sini dan berdasarkan apa yang dinyatakan Perdana Menteri ke-10 itu, pihak kerajaan sebenarnya tahu tentang kewujudan titah edendum tersebut.
Jika kerajaan tahu dan telah menyimpulkannya sebagai tidak sah kerana tidak melalui mesyuarat lembaga pengampunan, lalu tidak disebut dalam kenyataan media lembaga pengampunan pada 2 Februari itu, bermakna Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi juga berkemungkinan besar tahu berkenaan perkara tersebut. Sedemikian itu, kiranya sudah diketahui pendirian kerajaan ialah memutuskan titah edendum itu sebagai tidak sah kerana ia tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan. Untuk apa Zahid Hamidi setuju mengemukakan afidavit bagi menyokong semakan kehakiman yang difailkan Najib? Inikah juga yang menyebabkan Perdana Menteri ke-10 sebagaimana disebut Peguam Najib Shafi Abdullah sebelum ini tidak memberi sebarang respon balas terhadap pertanyaan dikemukakannya melalui surat untuk mengetahui berkenaan kewujudan titah edendum itu. Soalnya, kenapa selama ini titah edendum itu hanya didiamkan dan kerajaan tidak terus terang sebelum Najib memfailkan kes mahkamah? Bukankah jika surat Peguam Najib itu dijawab, beliau tidak perlu memfailkan semakan kehakiman di mahkamah dan isu itu tidak akan jadi kalut seperti sekarang? Ditulis oleh Sabudin Hussein 21 April 2024. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, habislah Akmal Saleh kali ini. Halus tapi berbisa. Giliran Adam Adli tegur hantaran lancang Akmal menyinggung Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Pemuda PKR Adam Adli Abdul Halim mengingatkan rakan pemuda dari UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh supaya berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan terutama kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adam berkata sebagaimana PKR sepakat menonjolkan sikap hormat kepada Presiden UMNO dan berhati-hati dalam memilih perkataan, mengapa Akmal tidak melakukan perkara sama terhadap Presiden mereka? Apa sangat harganya untuk saudara ambil sikap yang sama terhadap Presiden kami, pimpinan utama kita, Perdana Menteri sendiri, soal beliau? Yang disinggung oleh saudara itu Presiden kami, Perdana Menteri kita semua, kata Adam. Mungkin saudara bukan walanun, tetapi saudara tetap salah seorang ketua pemuda dalam gabungan parti pemerintah hari ini, katanya dalam satu kenyataan malam tadi. Pada masa sama, Akmal berkata sebagai ketua pemuda salah sebuah parti pemerintah dan juga seorang wakil rakyat, Akmal sepatutnya menyuarakan pandangan menerusi saluran yang betul, sekiranya tidak berpuas hati dengan tindakan kerajaan dan bukan secara terbuka, sehingga boleh menjejaskan hubungan kerjasama. Beliau mengingatkan bahawa tindakan Akmal yang cenderung memulakan pergeseran tidak membantu dalam mencapai apa yang terbaik buat semua. Saudara Akmal Saleh mungkin boleh bertenang dan pandang kiri kanan sikit dalam mengeluarkan kenyataan sama ada peribadi maupun rasmi. Mungkin saudara ada semangat tinggi untuk membela Datuk Seri Najib. Itu ikrar saudara yang kita tidak pernah larang kalaupun ada berbeza pandangan, kata Adam. Cuma percayalah, menimbulkan suasana yang cenderung memulakan pergeseran sebegini tidak membantu pun dalam mencapai apa yang terbaik untuk semua, ujarnya lagi. Sebelum ini, Akmal yang juga adun merlimau itu mempersoalkan kenyataan Anwar yang menyatakan afidavit difailkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menyokong Datuk Seri Najib Razak menjalani baki hukuman secara tahanan rumah dibuat atas kapasiti sebagai Presiden UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar Ibrahim menang besar lagi. Kali ini, satu dunia pertahan moral, akhlak Perdana Menteri. Bagi mereka yang mempertikai moral dan akhlak Datuk Seri Anwar Ibrahim, sila bandingkan pengetahuan Anda dengan mereka yang mempertahankan marwah Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti berikut. Sejak bermula fitnah dan tuduhan dan direkayasa
dengan maksud pembunuhan karakter ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998 agar Datuk Seri berhenti berpolitik. Sebahagian rakyat Malaysia tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila masyarakat Melayu menunjukkan undi protes pada PRU 1999 dengan swing votes sebanyak 36% kepada pembangkang. Datuk Seri Najib sendiri di Parlimen Pekan hanya menang dengan majoriti 241 undi akibat kemarahan masyarakat Melayu atas kezaliman yang dilakukan ke atas Anwar Ibrahim. Sebahagian rakyat Malaysia tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila Datuk Seri yang mengetuai pembangkang pada PRU 2008 berjaya merobek keegoan UMNO BN buat pertama kali apabila UMNO BN kehilangan 5 negeri dan majoriti 2/3 di Parlimen. Akibatnya, UMNO BN menjadi lumpuh. Majoriti rakyat Malaysia tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim pada PRU 13 apabila Datuk Seri sekali lagi buat kali kedua merobek keegoan UMNO BN. UMNO BN buat pertama kali kehilangan undi popular yang hanya mendapat 48% berbanding Pakatan yang mendapat 51% undi popular. Akibatnya, UMNO BN koma dan sepatutnya Anwar Ibrahim sudah dilantik sebagai Perdana Menteri. Hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Seluruh dunia Islam, khususnya negara Arab, Indonesia, Turki dan Iran tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri ke-10 dipilih dan dinobatkan sebagai seorang yang sangat berpengaruh bagi kategori politik pada tahun 2017 dan 2018, 2 tahun berturut-turut melalui The Muslim 500 magazine yang berpengkalan di Jordan walaupun Anwar masih dalam penjara. Masyarakat antarabangsa tetap mempertahankan moral dan maruah Anwar Ibrahim apabila Anwar dipilih sebagai penerima anugerah Nobel Peace Prize pada tahun 2016 ketika beliau berada dalam penjara. Masyarakat Berat tetap mempertahankan moral dan akhlak Anwar Ibrahim apabila Anwar disenaraikan dalam kelompok 100 orang yang paling berpengaruh di dunia dalam kategori politik oleh majalah Times pada tahun 2008. Pengerusi Majlis Ulama Sedunia Sheikh Dr. Yusuf Karadadwi tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai intelektual Muslim yang dihormati oleh dunia Arab Barat. Almarhum Ustaz Datuk Fazil Nur bekas Presiden PAS tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Almarhum Tuan Guru Nik Aziz Nikmat bekas Mursyidul Ampas tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Almarhum Tuan Guru Harun Din bekas Mursyidul Ampas tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan Guru Haji Hadi Awang Presiden PAS tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aiman Rais pemimpin Jemaah Muhammadiyah Indonesia tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kiai Haji Masum Badasuoso Jawa Timur Indonesia tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kiai Haji Gafur Pondok Sunan Derajat Gresik Surbadaya Jawa Tengah Indonesia tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sheikh Abdul Razak Hafiz Malah Puram Kerala India mempertahankan himpunan 1/2 juta umat zikir, memimpin himpunan 1/2 juta umat zikir dan solat hajat untuk mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Haji Habibie bekas Presiden Indonesia tetap mempertahankan moral, akhlak dan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mustafa Cerik Mufti Bosnia Herzegovina
tetap mempertahankan moral, akhlak dan marwah Anwar Ibrahim. Maulana Ishan Hendrik, Presiden Majelis Keadilan Islam dan Judisial Konsil Ulama Afrika, tetap mempertahankan marwah, moral dan akhlak Anwar Ibrahim. Sheikh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama terkenal dari Syria, tetap mempertahankan moral, akhlak dan marwah Anwar Ibrahim. Ramai lagi yang mempertahankan Anwar Ibrahim, beratus berpuluh. Semua ini bukan bermaksud taksub kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sedar Datuk Seri Anwar Ibrahim hanyalah manusia biasa. Matlamat tulisan ini adalah untuk mengekang, membendung dan melawan pembunuhan watak dan karakter assassination yang dilakukan ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim oleh musuh-musuhnya dari sudut sains politik. Pembunuhan watak adalah sebahagian dari sains politik dan harus dijawab dan dilawan. Saya bekas pelajar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Yayasan Anda Akademik Kuala Lumpur dan juga bekas jemaah beliau dalam Pertubuhan Dakwah Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah presiden saya. Ditulis oleh Abdul Rauf Jainullah, dipetik daripada Harapan Daily. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.